السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, syukur kepada Allah pada pagi ini Allah masih lagi memberikan peluang kepada kita untuk kita sama-sama menghadirkan diri ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil lebih kurang 20 minit selepas kita zikir, berwirid sebentar tadi. Semoga Allah menerima amal-amal soleh kita. Pagi ini kita menyambung ayat yang ke-37 Suratul Waqi'ah. Kita masih lagi membincangkan tentang nikmat yang Allah kurniakan kepada golongan kanan, iaitu nikmat pada pendamping ataupun teman bagi golongan kanan, ayat 37. Ini belum masuk lagi kan 37. Nota salinan lembut saya telah edarkan dan saya dimaklumkan oleh Ustaz Syarifuddin telah diedarkan kepada Info Korea. Nanti tuan-tuan dapatkan nota salinan lembut. Salinan kerasnya esok insya-Allah. Insya-Allah. Dah ada beberapa jamaah yang sponsor nota tersebut. Jadi tuan-tuan tidak perlu membayar apa-apalah. Insya-Allah besok Okay, baik. Kita mulakan dengan ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. عربا أترابا. Okay. Ini adalah dua ciri tambahan bagi nikmat pasangan, iaitu bidadari bagi penghuni syurga, iaitu ciri ketiganya uruba. Uruba membawa maksud sentiasa mencintai pasangannya. Atraba, ciri yang berikutnya adalah umur mereka sebaya. Kalau kita baca dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, atraba dekat situ umur mereka sebaya dengan penghuni syurga yang masuk ke dalam syurga, iaitu sekitar 33 tahun. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada menceritakan kepada kita. Kalau tuan-tuan ada nota ni, tuan boleh buka soft copy dia. Dalam hadis, Nabi pernah menceritakan kepada kita betapa cintanya bidadari ini, sukanya ia kepada pasangannya. Nabi SAW menyebutkan apabila penghuni syurga itu dia masuk ke dalam rumahnya di dalam syurga, lalu dua orang isterinya daripada bidadarinya berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan engkau untuk kami dan menghidupkan kami untuk engkau. So ini adalah pasangan bagi penghuni syurga di dalam syurga. Mereka merasa, mereka sampai puji Allah tentang nikmat diberikan pasangan di kalangan ahli syurga. Kalau kita baca dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, memang kita akan jumpa hadis ni, kita pernah baca, iaitu ahli syurga ni umur mereka sekitar 30 atau 33 tahun. So nanti kita semua masuk syurga dalam keadaan yang muda, dalam keadaan ganteng, dalam keadaan yang tenaganya hebat, dan takkan tua-tua dah sampai bila-bila. So pasangan bidadari itu pun Allah akan bagi sekitar umur yang sama, tidak akan tua-tua.
Okey, dalam Al-Quran ada beberapa tempat lain kalau nak cari perkataan atraba yang mereka umur sebaya, kita boleh cari dalam surah Sad ayat 52 dan juga dalam surah An-Naba ayat 33. Mungkin ada di kalangan wanita yang bertanya-tanya, kalau lelaki ada bidadari, kami ini ada siapa? Betul tak? Itu yang ditunggu-tunggu ni. Satu ketika ada Ummu Imarah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, dia pernah jumpa Nabi dan dia berkata kepada Nabi, dia kata, ma ara kulla syai'in illa lirijal. Dia kata, aku lihat segala-galanya hanya untuk kaum lelaki. Wa ma aranin nisa, dan aku tak lihat ada untuk kaum wanita, dia kata. Mungkin ibu-ibu ni pun tertanya-tanya, dah dekat 2 minggu dah untuk orang lelaki je. Kami orang perempuan ni macam mana? Sebenarnya soalan ibu-ibu tu pernah ditanya oleh wanita-wanita di zaman Nabi. Kalau untuk wanita pula macam mana? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 35 ini. Ayat ni Allah menyebut tentang perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Biasa kot baca ayat ni, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat, sampailah hujung tu Allah kata wadzakirina Allah katsiran wadzakirat. Kalau kita baca ayat tu Allah ulang, orang lelaki yang Islam, perempuan yang Islam, lelaki beriman, perempuan beriman, lelaki yang taat, perempuan yang taat, lelaki yang benar, perempuan yang benar, sampailah kepada Allah kata apa? Orang lelaki yang banyak menyebut nama Allah, orang perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah sediakan kedua-dua golongan ini apa? A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan keampunan dan pahala yang besar. Riwayat Tirmizi. Jadi jangan bimbang orang perempuan di dalam syurga, di ada akhirat tidak akan ada berlakunya diskriminasi, tidak. Ada pasangannya. Orang yang masuk syurga, Allah tidak akan membiarkan ia bersendirian. Tidak akan ada. Ada dalam hadis tersebut, tidak akan ada orang yang membujang. Tidak akan ada. Siapa pasangan dia, wallahu ta'ala alam. Yang pasti masuk syurga saja, dia akan ada pasangannya. Baik, kita terus kepada ayat nombor 38. Dah nak masuk penutup golongan kanan. Li ashabil yamin. Okay, Allah sebut untuk golongan kanan. Maksudnya ayat 38 ni Allah Ta'ala nak buat penutup kepada golongan kanan yang berada di tempat teduhan, lepas tu ada minuman, ada makanan, ada pasangan tu. Allah kata semua tu untuk golongan kanan. Kenapa Allah Ta'ala masih nak menyebut istilah golongan kanan ini? Kata Al-Imam, kata Dr. Wahbah Zuhaili, Allah ulang banyak kali istilah golongan kanan ni adalah untuk memberikan penegasan. Kenapa Allah nak bagi penegasan tentang nikmat golongan kanan ni, tuan-tuan? Golongan kanan ni nanti kita akan sebutkan juga adalah majoriti penghuni syurga. Maksudnya yang masuk syurga ni majoritinya yang darjat 2 ni, golongan kanan. Jadi Allah Ta'ala nak motivate kita tentang walaupun dia golongan kanan, tapi dah besar dah dia punya nikmat dia. Baik, kita masuk kepada ayat 39.
Berapa jumlah golongan kanan ini? Thullatun minal awwalin. Wa thullatun minal akhirin. Ayat 39 Allah mengatakan thullatun, sebilangan besar golongan kanan itu, minal awwalin, terdiri daripada orang terdahulu. Manakala sebahagian besar juga adalah terdiri daripada orang yang datang kemudian. Siapa itu awwalin dan siapa itu akhirin? Kata Al-Imam Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan, Al-awwalin adalah terdiri daripada kumpulan umat-umat terdahulu selepas daripada bermula daripada Nabi Adam sehinggalah kepada Nabi yang kedua terakhir, iaitu Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Manakala al-akhirin terdiri daripada kumpulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah hari kiamat. Jadi agak-agak kumpulan umat Nabi apa yang akan menjadi golongan kanan yang ramai? Okey, cara dia, mari kita selesaikan berapa sebenarnya jumlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memasuki syurga, dan kita akan tutup kisah golongan kanan ni. Siapa ni sebenarnya golongan kanan itu? Okey, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya terus pergi kepada terjemahan hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah, demi Allah yang menguasai diriku, aku sangat berharap bahawa kamu umat Muhammad akan menjadi 1/4 penghuni syurga. Maksudnya kalau semua manusia masuk syurga ni, 1/4 umat Nabi SAW. Para sahabat dengar maklumat tu, para sahabat buat apa? Allahu Akbar, mereka bertakbir. Setelah itu Nabi sambung lagi, aku sangat berharap 1/3 penghuni yang masuk syurga itu adalah daripada kamu. Para sahabat dengar, para sahabat kata apa? Allahu Akbar. Lepas tu Nabi sebut lagi, aku berharap semoga kamu menjadi separuh daripada penghuni syurga. Para sahabat jawab apa? Allahu Akbar. Rupa-rupanya semua manusia Allah masukkan dalam syurga ni, daripada umat Nabi Adam sampai umat Nabi sampai hujung zaman, yang masuk syurga ini separuh daripada syurga tu umat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya umat Nabi lebih ramai. Separuh umat Nabi, separuh lagi umat Nabi Isa sampai kepada nabi-nabi yang sebelum ni. Jadi semoga Allah memasukkan kita di kalangan separuh penghuni syurga ini adalah daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa golongan kanan tu? Ini masuk kepada tajuk tindakan selepas tadabbur. Mari kita berusaha untuk menjadi golongan kanan, seperti mana disebutkan oleh Asy-Syanqiti dalam Adwa'ul Bayan. Dia kata sebenarnya dalam ayat Quran yang lain ada Allah menyebutkan sebahagian ciri golongan kanan. Kita kena tengok dalam surah Al-Balad ayat 13 sampai ayat nombor 18. Ayat ni boleh jumpa dalam buku surat 594. Boleh baca ayat ni, saya tak perlu baca satu-satu, tapi Allah menyebutkan terjemahan dia. Mereka ni siapa? Allah Ta'ala kata fakku raqabah. Mereka ini membebaskan hamba daripada penghambaan. Mereka ini memberi makan pada manusia sangat perlukan makan. Mereka bagi pada anak yatim daripada kaum kerabat, orang miskin makan. Kemudian apa lagi amal mereka? Mereka ini orang yang beriman,
yang saling berpesan-pesan supaya banyakkan sabar, umat yang selalu berpesan-pesan untuk saling berkasih sayang. Nombor ayat nombor 18 Allah sebut ciri-ciri tadi itu. Last kali Tuhan kata apa? Ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah golongan pihak kanan. Okey, kita dapat sedikit ciri-ciri mereka. Kita kena cuba ni menjadi umat yang saling memberi nasihat, ajak supaya manusia bersatu, berkasih sayang, elakkan perpecahan. Itu adalah ciri golongan ashabul yamin. Kalau dibaca dalam ulasan Ibnu Kathir kata, golongan kanan ni juga nanti di hari akhirat ketika dikumpulkan di padang mahsyar, mereka inilah yang akan duduk di sebelah kanan arash. Dan mereka ini juga nanti akan menerima buku amal dari sebelah kanan dan mengikut tafsiran As-Suddi, seorang tabi'in, majoriti penghuni syurga adalah daripada golongan kanan. Minoritinya penghuni syurga siapa? As-sabiquna sabiqun. Okey, kalau nak cari lagi golongan kanan ini apa amal mereka, kita dah sebut dah tempoh hari. Golongan kanan ini sudah pasti amalnya tidak sebanyak, tidak sehebat golongan sabiquna sabiqun. Baik, sebelum kita masuk kepada satu lagi golongan, izinkan saya menunjukkan perbandingan antara nikmat golongan yang mendahului dengan nikmat golongan kanan. Waktu kita baca ayat-ayat yang golongan sabiqun, Allah ada sebut spesifik, mereka ini ada wildan. Ingat lagi wildan yang akan mengelilingi penghuni syurga, dia panggil khadam di kalangan anak-anak muda tu. Tapi dekat golongan kanan Allah tak sebut wildan tu. Bukan bermaksud tidak ada, tetapi Allah tidak menyebutkan adanya khadam bagi golongan kanan. Ketika mana nikmat minuman, golongan as-sabiqun, Allah sebut mereka ada bekas apa? Bekas yang ada gelas, ada cerit, ada piala. Tapi dekat golongan kanan Allah tak sebut pun bekas-bekas minuman tu. Dan ketika Allah menyebut tentang buah-buahan, golongan as-sabiqun ni Allah kata mereka boleh pilih apa sahaja buah yang ada. Tapi dekat golongan kanan Allah hanya menyebut apa? Buah tu banyak. Nampak tak perbezaan penyebutan dia? Manakala ketika golongan sabiqun Allah menyebut tentang daging burung, tetapi dekat golongan kanan Allah tak sebut. Dekat golongan kanan ketika Allah menceritakan pasangan bagi penghuni syurga itu, bidadari diumpama seperti mutiara yang tersimpan, tapi golongan kanan Allah tak sebut kecantikannya. Dekat golongan sabiqun Allah ada menyebut tentang nikmat apa? Mereka tidak mendengar perkataan yang menyakitkan, betul tak? Nikmat keselamatan, nikmat pendengaran. Tapi golongan kanan Allah tidak menyebutkan. Kenapa berlaku perbezaan? Inilah isyarat kepada ada perbezaan nikmat balasan bagi sabiquna dengan golongan kanan. Baik, pengajaran ayat 38, 39 sampai 40 pada pagi ini telah pun kita sebutkan tadi itu. Golongan kanan dapat nikmat banyak dalam syurga. Golongan kanan terdiri pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga umat yang terdahulu. Baik, kita masuk ayat yang ke-41. Boleh tuan-tuan? Ada 1 minit lagi. Nak masuk ke 20 minit. Okey. Kita mulakan dengan golongan yang ketiga. Golongan ketiga ni Allah panggil dia golongan apa? Wa ashabus shimali ma ashabus
الشمال. Okey, ayat ini Allah mengulangi penyebutan golongan kiri. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Okey, dalam ayat ini ada pertanyaan, iaitu pada kalimah ma. Okey, ikut terjemahan perkata, ma kat situ sepatutnya dia akan jadi apa? Dan golongan kiri itu, apakah golongan kiri itu? Pertanyaan dalam ayat ini sebenarnya Allah tanya, sebenarnya Allah nak bagi tahu golongan kiri itu teruk sangat dia. Sebab tu Allah bertanya sebagai bentuk menghina, mencemuh tentang keadaan mereka yang masuk ke dalam neraka sebagai golongan kiri. Apakah azab yang Allah timpa pada golongan kiri? Kita sambung esok insya-Allah dengan melihat nota yang bercetak. Dia ada seronok dia lebih sikit. Kan dia nak tengok je kesian juga. Okey. Ayat nombor 42. Okey, saya dah bagi nota pada tuan-tuan puan, nanti boleh tengok ya. Kalau tuan-tuan nak dapatkan slide daripada ayat pengenalan sampai hujung ada. Ada lebih kurang 670 slide PowerPoint. Cuma nanti tuan-tuan susah nak scroll lah. Payah sikit. Okey, insya-Allah kalau masih ada yang belum dapat nota soft copy, tolong bagi tahu. InsyaAllah kita akan sediakan. Jadi saya mohon maaf pagi ini tak sempat untuk mengambil nota yang telah disediakan untuk tuan-tuan perempuan. InsyaAllah esok saya akan serahkan amanah pihak yang telah memberi sumbangan nota percuma kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Guruku jazakumullah khair. Buat ini je. apa dia?